Alhamdulillahil qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Identiti yang mengundang laknat Allah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, isu menukar jantina lelaki atau perempuan semakin hangat diperkatakan. Golongan ini sering mendakwa dengan istilah terperangkap dalam tubuh yang salah atau wanita dilahirkan transseksual yang menyerupai lelaki. Bermula dengan lelaki yang menyerupai perempuan, iaitu meniru gaya pemakaian orang perempuan dan juga berperwatakan seperti perempuan. Begitu juga wanita meniru gaya pemakaian lelaki dan berperwatakan seperti lelaki boleh menyebabkan keinginan mereka untuk menukar jantina. Masalah yang berlaku ini perlu diberi perhatian serius dan masyarakat tidak harus membiarkan golongan ini terus hanyut, leka dan alfa dalam bahtera kehidupan yang mereka layari. Sudah tentu setiap manusia itu dilahirkan dengan sifat semula jadinya mengikut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sepatutnya dipertikaikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 menjelaskan tentang kejadian lelaki maupun perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramal mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Muslimin yang berbahagia sekalian, di tengah-tengah kesibukan melayari kehidupan di dunia hari ini, ada kalanya manusia terlupa akan batas-batas kehidupan sebagai seorang manusia dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kealpaan itu menyebabkan ada segelintir insan yang tidak mensyukuri nikmat kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, membiarkan diri dikuasai oleh syaitan dan tuntutan hawa nafsu semata-mata. Seterusnya, membawa kepada perlakuan tidak bermoral dalam kehidupan bermasyarakat. Perlakuan tidak bermoral yang dimaksudkan adalah perbuatan yang melawan fitrah diri sendiri dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, tabiat dan sifat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yabattikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka, yakni dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka
mencacatkan binatang-binatang ternak. Lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah dia dengan kerugian yang terang nyata. Berdasarkan ayat ini, amat dilarang sama sekali untuk mengubah jantina, kerana ia merupakan jejak-jejak langkah syaitan yang menyesatkan. Tambahan pula, Rasulullah SAW melarang keras dan melaknat perbuatan seorang lelaki yang berlagak seperti perempuan atau seorang perempuan yang berlagak seperti lelaki. Ini kan pula menukar jantina. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau memberitahu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan dan perempuan yang meniru-niru gaya lelaki. Riwayat Al-Bukhari. Menurut Muzakarah Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-25 yang bersidang pada 13 Disember 1989 telah memutuskan bahawa pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. Sehubungan dengan itu, perkara-perkara yang dilarang bagi lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya adalah seperti berikut. Pertama, mengubah bentuk fizikal termasuk menukar jantina. Kedua, gaya berjalan dan gerak badan. Ketiga, percakapan dan suara. Keempat, perhiasan. Dan kelima, pakaian. Hadirin yang berbahagia sekalian, realitinya fenomena menukar jantina dalam masyarakat kita tidak boleh dibiarkan terus berleluasa. Kewujudan kumpulan ini semakin menyelah dalam masyarakat kita. Ini telah dibuktikan melalui laporan media massa dan elektronik. Sekiranya gejala ini tidak ditangani dengan berhemah, maka dikhawatiri ianya akan merebak menjadi masalah sosial yang lebih serius. Akibatnya akan memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat dan pelbagai aspek seperti agama, kesihatan, sosial dan lain-lain. Apa yang lebih membimbangkan kita adalah golongan ini semakin aktif menubuhkan persatuan-persatuan dan menuntut hak-hak mereka di bawah undang-undang supaya mewajarkan tindakan mereka. Anehnya, ada yang menyokong dan mempertahankan perbuatan tersebut. Mereka memperjuangkan hak yang sama tanpa halangan untuk menjalani kehidupan yang sama seperti orang lain, terutamanya hak kebebasan dan berkahwin. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila pengaruh media massa dan media elektronik yang semakin canggih tanpa sempadan dan kawalan. Laman-laman sosial pula dijadikan medium untuk mereka berkomunikasi dengan mudah dan bersatu mengumpulkan pengaruh dan bebas merancang aktiviti kumpulan ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hidup dalam sebuah masyarakat, setiap orang mempunyai peranan, tanggungjawab dan kewajipan masing-masing. Adalah tidak wajar sekiranya kita hanya mampu melihat golongan ini dari terus hanyut dan jauh dari rahmat Allah tanpa ada usaha untuk membantu mereka kembali ke arah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan dakwah yang berhikmah, tersusun dan berterusan perlu dilakukan bagi membendung gejala ini di peringkat awal lagi. Manakala setiap individu dalam masyarakat, termasuk NGO, pertubuhan bukan kerajaan, berperanan memberikan bimbingan secara berterusan agar mereka berubah ke arah kebaikan dan juga membentuk satu program rawatan dan pemulihan bagi mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini berikutan penularan wabak COVID-19 yang semakin meruncing di kebanyakan negara dunia dan juga telah mula dikesan di negara ini, maka mimbar ingin mengingatkan seluruh jemaah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti berikut. Pertama, selalu mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan. Kedua,
Sentiasa menutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk maupun bersin. Seterusnya membasuh tangan dengan serta-merta. Yang ketiga, semasa dalam tempoh lawatan sentiasa membawa bersama penutup mulut dan hidung serta bahan pencuci tangan untuk digunakan apabila perlu. Keempat, elakkan dari mengunjungi tempat tumpuan ramai dan tidak bergaul rapat dengan mana-mana individu yang bergejala. Yang kelima, elakkan dari melawat ke ladang haiwan, pasar yang menjual haiwan hidup, tempat sembelihan haiwan atau menyentuh sebarang jenis haiwan. Yang keenam, segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya jatuh sakit, iaitu mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan tersebut. Begitu juga maklumkan mengenai sejarah perjalanan dari negara yang terlibat kepada doktor yang merawat. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah terbaik dan wajib untuk disyukuri. Kedua, umat Islam wajib menyedari bahawa hukum menukar jantina daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya dengan apa cara sekalipun adalah haram. Ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa adanya azab Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, yakni tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Surah Hud ayat 82. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawmil mubarak an taghshifa anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqana min haythu la yahtasib برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا معظم Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihata was salamata mik li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bibannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwaddafin wal ra'iyyati wal bilad wa balik maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Justru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Peliharalah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Ahmadiyah atau Qadiani dan ajaran-ajaran yang difatwakan sesat seperti Syiah dan pemikiran liberalisme dan pluralisme. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, kurnialah kami rezeki yang berkat, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari bala bencana dan wabak penyakit seperti novel coronavirus COVID-19 dan lain-lain. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu